Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Barikon. So sekarang kat sebelah saya ni ada satu A180 SE yang ready for sale. Okey, kereta ni saya akan review secara ringkas dan padat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum kita mulakan, saya minta tolong siapa yang belum subscribe, like dan share, minta tolong buat sedemikian sebab saya YouTube channel yang baru buka. So tanpa buang masa, jom kita review kereta kat sebelah ni. Kau-kau. Okay guys, so inilah dia kereta Mercedes A180. Yang ini bukan AMG, unit yang kita ada ni adalah standard edition. Kalau kita tahu standard edition ni lebih murah lah. Dia ada standard edition, dia ada AMG line dan juga dia ada yang full spec punya. Tapi yang ini bukan yang full spec, yang ini SE, standard edition lah. Jadi saya akan cerita serba sedikit berkenaan kereta ni. Spesifikasi saya sudah sediakan dekat sebelah ni, korang boleh baca dulu. Okay, so kita mulakan dengan review luaran dia dulu guys. So kita mulakan di bahagian hadapan dulu. Unit yang kita ada ni tahun 2018, di mana video ni dikeluarkan pada tahun 2022 kan. Macam yang kita tahu, unit A180 ni dah ada yang lagi facelift, yang dengan muka yang lebih garang dan lebih agresif. Tapi unit yang kita ada ni 2018 iaitu pre-facelift lah. Lampu yang kita tengok dekat depan ni dan memang lain daripada unit yang sebelum ni. Dan juga dekat bahagian depan dia ni kita ada grill Mercedes, di mana ini merupakan ikonik untuk design A180 lah. Datang dengan grill dan juga logo Mercedes yang bermain dengan dua tona warna, iaitu berwarna silver dan juga berwarna hitam. Sama juga kalau kita tengok di bahagian bawah, spoiler di bahagian hadapan ni, kita dapat tengok dia datang dengan warna hitam dan juga ada kemasan berwarna silver. So sebelum kita beralih ke bahagian sisi kereta ni pula, cuba korang komen apa pendapat korang tentang bahagian hadapan kereta ni. Kereta ni memang dikenali dengan desain dia yang hatchback lah, sesuai untuk orang yang berjiwa muda, yang minat dengan desain yang sporty ataupun comel juga untuk dipakai oleh kalangan wanita. Kalau kita tengok desain dia ni hatchback macam saya katakan tadi, dan dia akan datang dengan kemasan kat sini berwarna silver. Yang ini selalu menjadi masalah untuk pengguna Mercedes, di mana watermark dia nanti selalu akan melekat kat sini. Tapi jangan risau, kita akan touch up dan akan pastikan benda tu tak ada lah. Biasanya customer kita akan sarankan supaya diorang tukar berwarna hitam. Kalau kita tengok dekat bahagian side mirror dia ni pun dah datang dengan blind spot, okay? Dan juga lampu signal lah. Dan kereta ni keyless, kunci perlu berada dalam poket, just masukkan tangan kat sini dan kereta akan unlock secara automatik. So kita tengok dekat bahagian rim kereta ni, rim kereta ni dah original warna hitam. Unit yang datang ni warna hitam lah. Memang dah tak payah, dah saving budget lah kalau tuan-tuan dan perempuan ada berniat untuk make up dia punya rim. Pakai yang original ni pun dah cantik dah sebab dah warna hitam kan. Ada punya rim tayar pula bersaiz 16 inci. So apa pendapat korang berkenaan punya bahagian sisi? Jom kita beralih ke bahagian belakang dia pula guys. Okey, sekarang ni kita beralih ke bahagian belakang dia guys. Kalau korang tengok bahagian belakang dia ni masih lagi simple, nice and clean. Kita ni belum buat apa-apa lagi. Kalau kita tengok dia punya design kereta ni, inilah dia entry level untuk A180. Belakang yang macam gini kan. Tapi biasanya ramai orang akan convert. Diorang akan add on body kit lah supaya kereta ni nampak macam A45. Biasanya orang akan tambah spoiler lah. Macam spoiler yang kita ada sekarang ni, dia sikit je keluar, tak terlalu agresif. Maksudnya kereta ni memang saya panggil A180 Standard Edition ni masih lagi clean, simple dan nampak nice lagi lah. Okay, ada datang dengan logo A180 dan juga Mercedes. Biasa kalau ada budget sikit, tambahlah Shopee kat sini kan, AMG contoh. Okay, yang ini lampu pre-facelift lah. Kalau yang baru dia lagi tirus, dia lagi macam ni design dia. So dekat bahagian bawah ni pun diffuser. Diffuser dia pun masih lagi simple, belum ada apa-apa design lagi. Jadi sebelum kita beralih ke bahagian interior kereta ni, kalau korang ada pendapat berkenaan eksterior kereta ni, boleh turunkan pendapat korang di ruangan komen. Okey, sekarang ni kita sudah berada di dalam kereta A180. So kita akan mulakan di bahagian penumpang, di bahagian kiri dahulu. So kalau kita tengok kereta ni, seat yang dia datang adalah sport seat. Okey, di mana saya boleh katakan agak comfortable sebab seat yang digunakan ni boleh saya katakan semi bucket lah. Okey, dia tidaklah fully leather, dia half leather, tapi dia datang dengan semi bucket. So agak selesa dekat situ. Dan kereta ni tidak datang dengan memory dan power seat di bahagian penumpang. Okey, dekat bahagian tengah pula dia datang dengan infotainment system macam biasa, bukan touchscreen, kecuali kalau korang nak kita upgradekan dengan kita punya dealer, kita boleh dapatkan Android player yang okey sikit, boleh touchscreen. Dan saya ingin maklumkan lagi sekali, infotainment yang diberikan untuk Mercedes original daripada Japan tidak mempunyai map untuk map Malaysia, dan juga frekuensi radio dia tak boleh lebih daripada 90. So itu bahagian radio dia, dan cara nak kontrol dia di bahagian konsol tengah ini menggunakan ada punya button
button yang bulat ni lah untuk gerakkan skrin dekat bahagian tengah. Dekat tengah ni dia datang dengan aircon. Okey, aircon yang ini biasanya orang akan custom dengan ambient light. Okey, dia orang akan masukkan ambient light ke dalam kereta ni. Pun kita ada package kita, kalau berminat boleh WhatsApp. Kat tengah lagi sikit kita ada radio. Okey, button-button yang tak pening kepala, dan dekat sini kita ada kita boleh set heat untuk kerusi. Lepas tu dia punya ada dynamic select. Korang boleh pilih dia punya drive mode. Dia ada sport, comfort, individual dan juga eco. Alright. So lepas tu dia ada eco idle dan juga parking assist lah. So dekat bahagian bawah ni dia ada satu lagi untuk climate control, untuk kuatkan aircon macam biasalah. Dan juga dia ada storage dekat dua bahagian tengah ni. Okey, satu untuk charging, 12 volt. Okey, ada dua cup holder yang disediakan dan juga satu storage di bahagian tengah berserta dua slot untuk USB port. Dekat bahagian pemandu pula, boleh saya katakan sama macam video-video Mercedes yang saya pernah buat sebelum ni. Dia datang dengan meter yang sama, dengan design meter yang sama, dan juga pedal shift, gear dekat bahagian belah kanan, dan juga bawah ni untuk cruise control. Okey, kereta ni boleh datang dengan push start. Tapi yang ni kita cabut dulu, kita akan pasang sebab kereta ni keyless. Bila keyless kita tahu keyless ni mesti push start button. So dekat bahagian kiri steering ni dia datang dengan control untuk kita punya control dekat meter, dan belah kanan ni control untuk kita punya bahagian infotainment system untuk kuat dan perlahankan lagu lah. Satu lagi saya boleh katakan, yang ini bukan unit AMG. Macam saya katakan, kalau AMG steering dia mesti flat, tapi yang ini steering dia bulat guys. Satu lagi yang bestnya unit ni, dekat bahagian pintu dia ni dia datang dengan power seat dan juga memory seat, which is dekat bahagian penumpang tadi tak ada, tapi dekat bahagian pemandu unit ini hadir dengan power seat dan juga memory seat. So jom kita pergi dekat bahagian belakang pula. Okey, sekarang ni saya berada dekat bahagian penumpang bahagian belakang. Boleh saya katakan seat dekat belakang ni tidaklah terlalu selesa dan tidak terlalu selesa. Dia berada dekat bahagian tengah je, sedang-sedang saja. Seat dia tak adalah terlalu menegak dan tidak terlalu cenderung. Dia okey lah, comfy. Kalau nak pergi jarak jauh pun saya rasa okey, tak ada masalah. Untuk budak-budak naik lagi okey. Untuk orang besar pun, kalau kita bandingkan dengan CLA, A-Class ni lebih sesuai dan lebih sedap. Bagi saya yang ini lagi okey lah berbanding CLA kan, daripada segi keselesaan dia. Tapi daripada segi design, of course CLA guys. Okey. So dia punya seat dia ni, dia datang macam biasalah, tak semuanya leather. Dekat bahagian tengah ni bukan leather lah. Dan seat dia ni tak boleh adjustable. Dia dekat belakang ni cuma untuk adjust untuk dekat ruang boot dia je. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. So dekat tengah ni dia datang dengan dua lampu lah. Boleh buka juga bahagian lampu dekat bahagian belakang ni. So itu dia dekat bahagian interior dalam ni, dan aircon ada dekat bahagian tengah ni. Jom kita pergi dekat bahagian ruang bonet dia pula. Okay, so jom kita tengok dia punya ruang boot belakang dia ni. Okay, yang ini saya dah turunkan seat dia supaya kita dapat ruang yang lebih luas lagi lah. Okay, tapi kalau tak dapat turunkan seat, ini dia ruang yang kita akan dapat lah. So bagi saya quite okay. Nak kata terlalu luas tu tidak, tapi bolehlah letak 2-3 backpack yang besar kan dekat ruang belakang ni. Tapi kalau perlukan ruang yang lebih besar, just turunkan seat dan kita akan dapat ruang boot belakang yang lebih luas. Okey, sedikit general info berkenaan kereta ni. Kereta ni road tax dia murah je dalam RM90 sebab kereta ni 1.6, dan berkenaan kereta ni mileage dia baru 4,856, which is bagi saya condition pun memang cantik, memang ngam. Okey, kalau korang risau saya ada pusing mileage ke apa ke, kalau saya pusing, muka saya takkan ada kat YouTube, muka saya takkan ada dekat TikTok, dan tidak akan ada Facebook. Sebab saya risau, sebab bila ada muka saya nak buat benda macam tu, saya pun takut. Okay, so ini adalah mileage original yang kita buat auction daripada Japan. Alright, dan kalau kita tengok harga yang di advertisementkan oleh company kita adalah RM175,000. Tapi untuk korang yang tengok sampai habis daripada awal sampai sekarang, harga yang kita akan bagikan adalah harga RM170,000. Kita bagi diskaun RM5,000 untuk mereka yang tengok sampai habis video kita. Gaji minimum untuk apply loan kereta Mercedes A180 ni adalah RM5,000. Okay, RM5,000, gaji RM5,000 dah boleh try apply dah. Tapi ingin saya ingatkan, gaji RM5,000 ni bukanlah gaji yang boleh apply lepas tu terus pakai. Dia mungkin korang perlukan savings yang berlebihan untuk pastikan korang boleh jaga dia punya servis dan maintenance. Okay, nak pakai Mercedes perlukan bajet yang lebih. Kalau tak nanti rabak poket korang. Alright.
Down payment untuk A180 ni adalah 10%, di mana harga untuk down payment dalam 20,000. Actually dalam 17,000 dah boleh try dah. Tapi kalau cantik lagi 20,000 lagi senang lah. Okay, kalau korang nak apply pakai company boleh, individu pun boleh. Kereta ni sesuai untuk entry level, untuk siapa-siapa yang baru nak try loan untuk pakai konti. Yang ini sesuai, tapi pastikan gaji, payslip, dokumen semua strong, cantik. InsyaAllah kita boleh uruskan. Daripada segi bulanan dia pula, daripada 1,007 ke 1,900, masih lagi di bawah 2,000 lah guys. Kalau ada di antara tuan-tuan dan perempuan yang nak contact dengan saya macam biasa, saya akan komenkan nombor phone saya dekat bahagian komen. Okay, dan juga saya akan sediakan dekat bahagian description. Kat situ korang boleh tengok social media kita yang lain. Saya lebih aktif di TikTok lah. YouTube ni saya baru nak buat. Sebab tu saya minta tolong korang subscribe, like dan share dulu video-video kita, supaya saya dapat semangat lagi untuk teruskan berkarya di YouTube pula. Jadi itulah dia guys, secara ringkas berkenaan A180 SE Standard Edition. Unit ada satu saja, boleh saya katakan A180 ni memang famous, dihambar oleh rakyat Malaysia. Kadang kereta atas spot pun dah ada booking, dah ada LOU, dah ada customer. Jadi kereta ni saya ingin bagi tahu, siapa cepat dia dapat. Mungkin waktu saya post video ni customer dah ada dah pun untuk beli kereta ni. Tapi tak apa, DM je saya dulu. Mungkin saya akan ada stok-stok yang berlebihan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau korang ada apa-apa kereta yang korang nak tengok lagi, korang boleh dropkan dekat bahagian komen. InsyaAllah kalau ada masa saya akan buat lagi dalam review yang akan datang. So kita jumpa lagi guys. So terima kasih semua mana yang tengok sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Kau-kau. Umur korang muda lagi, korang dah dapat rasa gaji 5,000 ke atas. Ini dia kereta konti sesuai untuk korang, Mercedes A180. Bulanan nak pakai kereta ni baru 1,007 ke 1,009. Road tax dia baru RM90 guys. Korang tengok unit yang datang ni, dia datang dengan design yang hatchback, color pun hitam, rim pun dah warna hitam. Sesuai lah untuk korang yang berjiwa sporty. Korang tengok kereta ni datang dengan sport seat. Interior dia pula tak payah cerita lah, ini Mercedes kot. Korang boleh pilih 4 mod tau. Dia datang dengan comfort, sport, individual dan juga eco. Walaupun gaji korang 5,000 dah lepas untuk apply loan kereta ni, tapi korang kena ingat kereta ni ada maintenance dan juga servis yang korang kena jaga. Pastikan korang ada saving yang cukup untuk jaga kereta ni. Apa-apa pun kalau korang dah confident untuk try A180 ni, boleh tekan link kat bio, terus WhatsApp dengan saya guys. Cuba korang komen apa pendapat korang pasal kereta ni. Korang boleh follow dan share lah video ni sekali guys. Kau-kau.